So, bahagian F. Bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap X dengan menggunakan petua hasil darab. Okey, so mula-mula kita perlu faham apa tu petua hasil darab. So, kita tengok rumus atau formula dia dulu. Okey, petua hasil darab bila kita nak guna, bila kita ada dua sebutan yang darab antara satu sama lain, kita perlu guna petua hasil darab. Okay, contohnya ini darab dengan ni, kita boleh guna petua hasil darab. So caranya, kita biarkan bahagian depan tu U, kita biarkan bahagian belakang tu V. Okay, so macam ni kita biarkan yang depan ni U, ini U, ini V. Dan selepas itu, apa yang kita nak buat, kita biarkan U ni X kuasa 2 tambah 3. Kita biarkan V ni 2X tolak 5. Okay. Selepas kita buat macam ni, apa yang kita nak buat ialah, kita tengok petua hasil darab sekali lagi Nak cari dy dx ni, kita perlu guna U darab dengan dv dx. So apa itu dv dx? dv dx sebenarnya ialah kita buat pembezaan untuk persamaan V ini. Bezakan ini. Okay. Contohnya saya bezakan ini, saya akan dapat dv dx. So kenapa dv dx? Dia ikut sebelah kiri ni. Kalau sebelah kiri ni V, dapatlah dv. Dx di bawah ni ikut sebelah kanan. Kalau sebelah kanan tu dalam sebutan X, sebawah tu jadi dx. So dv yang atas tu ikut kiri, dx yang bawah ni ikut kanan. Okay, so nak buat pembezaan untuk 2x tolak 5, caranya macam biasa saja. So 2x kita bezakan, dapatlah 2. Dapatlah 2. 5 ni bezakan, dapatlah kosong. Okay, so itulah dv dx. dv dx kita perlu guna nanti di bahagian ini. Selepas tu kita tambah V. Lepas tu du dx. Du dx maksudnya kita nak bezakan ini. Bezakan ini dan lepas tu kita masuk ke bahagian ini. So kita bezakan dulu. Bezakan persamaan U itu. So seperti apa yang saya cakap tu, sebelah kiri tu U, dia akan jadi du. Sebelah kanan tu X, dia akan jadi dx. So bezakan ini, kita dapatlah 2x. Dapat 2x So sekarang kita guna rumus petua hasil darab tu. Okay, so kalau ikut rumus tu, mula-mula kita nampak U dulu. Kita tengok formula ni Saya ganti ikut formula ni. Mula-mula kita nampak U, kita perlu masukkan U ni, X kuasa 2 tambah 3 ke sini. X kuasa 2 tambah 3. Lepas tu kita tengok lagi petua hasil darab. Kita ada dv dx. dv dx 2. 2 kita masuk sini. 2 masuk situ. Tambah. Okay, tambah V. V itu apa? Inilah V. 2x tolak 5. Itulah V. Kita masukkan V sekarang. 2x tolak 5. Lepas tu kita masukkan du dx. Masukkan du dx. Du dx tu 2x. Masuk di bahagian belakang. Du dx tu 2x. 2x. So kamu perlu faham apa yang berlaku di sini. So saya buat U dulu. Lepas tu saya buat dv dx. Lepas tu saya buat V. Saya masukkan V. Dan selepas tu saya masukkan du dx. Saya ikut petua hasil darab yang diberi itu. Dan selepas kita ganti semua tu dengan apa yang kita ada, okay, sekarang kita hanya perlu kembangkan dan ringkaskan.
So, kembangkan ni, ini darab dapatlah 2x kuasa 2 tambah 6. Ini darab dengan kedua-dua ni, dapatlah 4x kuasa 2 tolak 10x dan 6x kuasa 2 tolak 10x tambah 6. Nah, dapatlah ni. Okay, so itulah petua hasil darab. Bila kita nak guna petua hasil darab, bila kita nampak dua sebutan yang darab antara satu sama lain, kita guna petua hasil darab. Okay. Tapi sebenarnya kita ada alternatif lah. Kita ada cara lain. Contohnya, saya buat di sebelah kiri ni. Untuk soalan ni, kalau kamu tak mau guna petua hasil darab, cara lainnya, kita kembangkan dulu. Lepas tu kita bezakan satu demi satu. So, saya kembangkan. Darab ini dengan ini dan ini dengan ini. Saya kembangkan dan saya dapat 2x kuasa 2 tolak 5x kuasa 2. Darab lagi dapat 6x. Darab lagi tolak 15. Dan saya ringkaskan ni, saya dapat negatif 3x kuasa. Betul lah, tengok dulu lah. 2x kuasa 3. 2x kuasa 3. Okey, 2x kuasa 3. Okey, tak boleh ringkaskan macam ni saja. Okey, ini saya ubah size sikit. Ini kuasa 3 ni tak jelas. Okey. Itu cara alternatif. Saya kembangkan soalan yang diberi itu dan selepas tu saya buat pembezaan satu demi satu ni. Maksudnya saya bezakan 2x kuasa 3 dulu. Cara dia, kuasa tu pindah ke depan, darab dengan 2 jadi 6x. Lepas tu kuasa tu kena tolak 1 jadi 2. Itu pembezaan macam biasa lah. Okay. Sebutan kedua sama. 2 ni darab dengan 5 jadi 10. 10x. So 6x ni jadi 6. Dan habis. Dan bila kita banding dengan jawapan tadi, sama jawapan. So itu cara lain. Cara lain lah. Untuk bahagian ini kita tak boleh guna cara lain sebab soalan sudah cakap perlu guna petua hasil darab. So kita terpaksa gunalah. Okay. So tapi cadangan saya dalam peperiksaan, kalau kita boleh kembangkan, kita kembangkan dulu baru kita bezakan. Kalau kita tak dapat kembangkan, kita terpaksa lah guna petua hasil darab. Keadaan apa yang tak boleh kembangkan? Contoh macam ni. Kalau dia bagi kita x tambah 2 kuasa 4, 2x tolak 5 kuasa 3. Nak kembangkan ni membazir masa. Lama nak kembangkan ni. Ini kuasa 4 ni, 4 kurungan. Ini kuasa 3. Nak kembang pun lama sangat. So keadaan macam ni, petua hasil darab memang sesuai berbanding dengan cara buat kembangan macam tu. So lama. Tapi kalau kita tengok soalan yang diberi ni nak kembangkan senang saja. Ini nak kembangkan senang saja. Ini nak kembangkan pun senang saja. Ini nak kembangkan pun senang saja. Kalau kita boleh kembangkan dengan senang, kembangkan dulu barulah buat pembezaan. Senang sikit. Senang sikit lah. So itu cadangan saya. Okay. So kita tengok satu contoh lagi. Ya. Katakan ini. Katakan ini ya. Okay. Sekarang saya buat petua hasil darab sekali lagi dan saya nak tunjukkan cara kita buat petua hasil darab secara terus.
Okay. So secara terus maksudnya kita tak buat ini, tak buat bahagian ni. Ini tak buat. Ini buat dalam otak. Okay. Buat dalam otak. Kita buat ini secara terus. Okay. So mula-mula kita belajar petua hasil darab, memang kita buat kedua-dua ni. Ini kita buat, ini pun kita buat. Tetapi kalau kamu sudah lama buat petua hasil darab, ini sebenarnya boleh buat dalam otak. Dan kita buat ini secara terus. So saya tunjukkanlah macam mana. Okay. So bayangkan ini U, yang belakang ni V. Kita buat dy dx secara terus. So kalau ikut petua hasil darab, kita ada U dulu. U tu 2x kuasa 3. Kita masukkan ini terus ke dalam formula 2x kuasa 3. Okay. Selepas tu kita tengok petua hasil darab sekali lagi, dv dx. dv dx maksudnya bezakan yang belakang ni. Bezakan x kuasa 2 jadi 2x. Bezakan 7 jadi kosong. So kita dapat 2x sahaja. So kita masukkan 2x. Lepas tu tambah. Okay, kita tengok formula sekali lagi. Sekarang kita ada V. Ada V ha. So V maksudnya bahagian yang belakang ni, x kuasa 2 tolak 7. Kita tuliskan x kuasa 2 tolak 7. Lepas tu kita buat du dx. Du dx ha. Du dx ni bezakan bahagian depan. Bezakan ha. 2x kuasa 3 kita bezakan dia. Jadi apa? Bayangkan kuasa pindah ke depan. Kuasa pindah ke depan jadi 6x kuasa 2. 6x kuasa 2. Macam tu lah. Okay. So kita guna petua hasil darab secara terus. Inilah apa yang kita dapat. Dan selepas tu kita kembangkan 4x kuasa 4. Ini kita darabkan 6x kuasa 4. 42x kuasa 2. Dapat ini dan habis. Macam tu lah. Okay. So itulah guna petua hasil darab secara terus. Secara terus kita dapat ni. Kalau kita tak guna petua hasil darab, kita pun boleh guna cara alternatif tadi yang saya sebutkan tadi. Kita kembangkan dulu. Nak kembangkan pun senang saja. Ini darab ni, ini darab ni. Kita boleh dapat 2x kuasa 5 tolak 14x kuasa 3. Dapatlah dy dx 10x kuasa 4. 3 darab 14 dapatlah 42x kuasa 2. So kalau kamu tengok ni sama saja. Jawapan ini sama saja. Dan rasa-rasanya senang saja kalau nak buat macam ni. So ini macam susah sikit lah nak buat u dv dx, b du dx. Susah sikit. Ini cepat. Okay. So kita tengok contoh macam ni. Kalau contoh macam ni nak kembangkan tak mungkin. Sebab susah sangat. Susah sangat nak kembangkan. Nanti menyesal. Okay. Nak kembangkan 5 minit pun tak siap ni. Okay. So kita tengok contoh ni. Kita buat petua hasil darab secara terus. Dan dari sini kita akan belajar sesetengah teknik. Okay. So kita tengok. Seperti biasa, yang depan ni U, yang belakang ni V. Okay. So saya tuliskan formula yang kita nak guna di sini dulu. Kita perlu guna petua rantai untuk buat pembezaan macam ni.
tambah B kuasa N kan. Nak buat pembezaan, kuasa ni pindah depan, lepas tu AX tambah B, lepas tu N ni jadi N tolak 1. Lepas tu kita perlu bezakan apa yang ada di dalam kurungan. Bezakan AX, dapat A. Bezakan B, dapat kosong. So hanya ada B, hanya ada A saja yang tinggal. Lepas tu A darab dengan N, yang lain kita tulis semula. Ini betul rantai yang kita belajar sebelum ni, dan kita perlu gunakan betul rantai ni dalam soalan ini, sebab bila kita nak bezakan memang kita perlu guna cara ni. Okay, so cara ni so saya pun nak buat secara terus macam tadi. Saya buat dy dx secara terus. Dy dx. Okay, dy dx. So dy dx. Saya tulis sekali lagi betul hasil darab u dv dx v du dx. Okey, saya mula dengan u. U tu kita nampak di sini, u tu x tambah 2 kuasa 4. Okey, salin saja. Salin semua. Lepas itu dv dx. Maksudnya kita bezakan ini dan letak di belakang. Nak bezakan ini, gunalah betul rantai. Kuasa 3 pindah ke depan. Jadi 3 salin semua ni. Lepas tu jadi kuasa 2. Lepas tu bezakan apa yang berada di dalam kurungan. 2x bezakan jadi 2. Tolak 5 bezakan habis, tak ada, hilang. Okay, tinggal 2 saja. Itu betul rantai. Okay, betul rantai kita dapat ini dapat N, AX tambah B, N tolak 1, lepas tu A. Inilah A yang belakang ni. Okay, so itu dv dx. dv dx semua ni dv dx. Lepas tu tambah. Lepas tu V. V ni belakang ni. 2x tolak 5 kuasa 3. 2x tolak 5 kuasa 3. Lepas tu du dx. Du dx ni yang depan ni. Maksudnya kita bezakan ni. Kuasa 4 bezakan, dia pindah ke depan. So kita guna betul rantai So 4 pindah ke depan. Lepas tu salin semula semua ni. X tambah 2 kuasa 3. Lepas tu bezakan apa yang berada di dalam kurungan. Bezakan X jadi 1, bezakan 2 jadi kosong, tinggal 1 saja. Okay, kita tapak ni. So saya labelkan dulu nanti tengok balik pun boleh faham Ini U, semua ni dv dx. Ini V, semua ni du dx. Okey, dan sekarang kita nak belajar satu teknik baru di sini. Teknik baru di sini ialah kita nak buat pemfaktoran. Nak buat pemfaktoran kita tak buat macam tadi. Tadi kan selepas kita guna betul hasil darab, kita dapat semua ni kan, kita kembangkan. Ini 2 darab dengan kedua-dua ni, ini 2x darab dengan kedua-dua ni. Kita panggil ni kembangkan. Tapi sekarang kita tak kembangkan sebab masih sangat susah nak kembang ni, kuasa dia agak besar. Nak kembangkan sangat susah. So kita tak kembangkan, kita faktorkan. Kita nak belajar cara pemfaktoran dalam keadaan sebegini. Okey, so caranya, mula-mula saya darabkan nombor dulu. Contohnya 3 ni boleh darab dengan 2 di sini. Boleh darab 3 darab 2 6. Darabkan. Okey, 6.
X tambah 2 kuasa 4, 2X tolak 5 kuasa 2. Okay, itu bahagian depan. Bahagian belakang 4 darab 1 masih 4. Okay, tulis 4 dulu. 2X tolak 5 kuasa 3, X tambah 2 kuasa 3. Okay, saya sudah ringkaskan sedikit lah. Okay, sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak faktorkan. Sebab nak kembangkan pun tak boleh, kuasa dia terlalu besar. So kita faktorkan. Bila nak faktorkan, teknik dia ramai tak boleh terima bila nampak tu. Okay, saya jelaskan perlahan sikit. So, kita ada bahagian pertama yang berwarna hijau tu, saya sudah buat satu kotak. Bahagian kedua ni berwarna kuning dalam kotak ni. Okay, sekarang kita nak keluarkan atau faktorkan apa yang sama di antara kedua-dua kotak ni. Okay, so bila kita nampak kedua-dua kotak ni memang ada banyak yang sama. Contohnya 6 dan 4 ni kita boleh faktorkan 2. Maksudnya boleh keluarkan 2 dari sini dan sini, keluarkan 2. Okay, so kita faktorkan 2 dan letak di depan. Bila saya faktorkan 2 kan, so ini kena bahagi 2 jadi 3. Ini kena bahagi 2 jadi 2. Okay, so selain itu, saya pun boleh faktorkan, contohnya untuk X tambah 2 kuasa 4 ini. Sini pun ada X tambah 2 kuasa 3. So sebab ini dan ini sama, kita boleh faktorkan. Tapi nak faktorkan kuasa 4 ke nak faktorkan kuasa 3, kita faktorkan kuasa yang kecil. X tambah 2 kuasa 3. Okay, saya faktorkan dan saya letak di depan. Saya letakkan X tambah 2 kuasa 3. Okay, sekarang bayangkan bila saya faktorkan X tambah 2 kuasa 3, saya perlu bahagi kotak hijau ni dengan X tambah 2 kuasa 3. Bila saya bahagi X tambah 2 kuasa 3, so saya boleh ringkaskan dengan bahagian ini. Dan bila saya bahagi, apa yang tinggal ialah 4 tolak 1 lah, tinggal kuasa 1. Tinggal kuasa 1 lah. Dan bila saya bahagi X tambah 2 kuasa 3 untuk bahagian belakang ni, so dia sudah hilang sebab ini X tambah 2 kuasa 3 bahagi X tambah 2 kuasa 3 sudah hilang. Semua ni sudah hilang. So, hilang. Okay. Kenapa hilang? Sebab saya sudah faktorkan. Saya letak di depan. Okay. So apa lagi yang saya boleh faktorkan? Kita tengok lagi ya. Ini 2X tolak 5 kuasa 2, 2X tolak 5 kuasa 3. Kalau ada kuasa 2, kuasa 3, kita faktorkan kuasa yang kecil, iaitu kuasa 2. So saya letak macam ni, 2X tolak 5 kuasa 2. Saya faktorkan kuasa 2. Bila saya faktorkan kuasa 2, saya perlu bahagi dengan 2X tolak 5 kuasa 2 dan semua ni hilang. Untuk bahagian belakang tu yang kotak kuning tu, saya bahagi dengan 2X tolak 5 kuasa 2, tinggallah kuasa 1. Okay. So saya sudah keluarkan apa-apa yang sama dari kedua-dua sebutan tersebut, dari kotak hijau dan dari kotak kuning. So sekarang saya masih ada baki. Yang baki tu saya letak di belakang.
masih ada baki ya. So apa yang baki kita tengok kotak hijau ni apa yang baki. Okey, kita masih ada 3. So saya tulis 3 dulu. Kita masih ada X tambah 2 kuasa 1. Tuliskan X tambah 2 kuasa 1. Kuasa 1 tak perlu tulis lah. Yang belakang ni, kurungan ketiga ni sudah habis. Semua sudah dikeluarkan. Okey, lepas tu ada tambah. Ada tambah. So, saya tulis tambah. Lepas tu ini kotak berwarna kuning ni masih ada 2. Okay, saya tulis 2 dulu. Okay. So lepas tu ini masih ada kuasa 1. 2x tolak 5 kuasa 1. 2x tolak 5 kuasa 1. Macam tu. Okay. Yang akhir sekali tu sudah habis dikeluarkan. Okay. So inilah baki yang saya maksudkan. Selepas kamu buat pemfaktoran, apa yang baki tu tulis di belakang. Okay. So bahagian inilah, bahagian pemfaktoran ni ramai yang tak boleh terima dan bila dia tengok dia tak faham. Lepas tu otak sudah jam, tak boleh berfungsi. So lepas tu cakap tak faham, lepas tu habislah saya. Okay. So kamu boleh tengok perlahan-perlahan nanti. Dan satu lagi cara nak tengok dengan senang ialah kamu cuba kembangkan dalam otak. Bayangkan semua ini. Okey, bayangkan semua ni. Semua ni bila kamu darab dengan bahagian depan ni, kamu akan dapat balik ini. Cuba bayangkan ketiga-tiga ni darab dengan ni Contohnya 2 darab 3 dapat 6. Ini X tambah 2 kuasa 3 darab dengan ni dapatlah kuasa 4. Ini 2X tolak 5 kuasa 2 darab dengan ni dapatlah ni. Kamu kembangkan dalam otak, kamu akan dapat balik ni. Okay. Sekali lagi, kalau saya guna semua ni darab dengan belakang ni, 2 darab 2 dapatlah 4. X tambah 2 kuasa 3 darab dengan belakang ni dapatlah ni, X tambah 2 kuasa 3. Ini 2X tolak 5 kuasa 2 darab dengan 2X tolak 5 dapatlah 2X tolak 5 kuasa 3. Kamu akan dapat semula semua ni kalau kamu kembangkan. Tapi jangan kembangkan sebab kita kembangkan, kita dapat balik ni apa guna kita buat ni. So kita kembangkan dalam otak untuk check saja. Okay, sekarang kita nak teruskan. Kita hanya perlu ringkaskan bahagian belakang saja. 2 X tambah 2 kuasa 3. Semua ni kita tak buat apa-apa. So sekarang kita ringkaskan bahagian belakang ni. Okay, so dapatlah 3X tambah 6, 4X tolak 10. Okay, semua ni salin semula. 7X tolak 4. Okey, sudah habis. Macam tu lah. Okay. So itu betul hasil darab dengan teknik pemfaktoran di belakang. Okay. Kita guna rumus itu, rumus betul hasil darab tu. Selepas gunakan betul itu, kita perlu faktorkan untuk ringkaskan jawapan kita. Okay. So inilah dia. So dari sini saya buat satu kesimpulan lah. Betul hasil darab sudah habis. So bila kita nak guna betul hasil darab, kita guna apabila kita ada 2 sebutan yang darab antara satu sama lain. Ada U darab dengan V contohnya. Dua sebutan X yang darab antara satu sama lain. Dan kita guna betul hasil darab. Selepas kita guna betul hasil darab, kita akan dapat keadaan macam ni. Okay. Dan
Biasanya selepas kita guna petua hasil darab, kalau dia ringkas, kita boleh kembangkan. Contohnya ini, selepas guna petua hasil darab, kita dapat bentuk ni. Dia pun kuasa dia tak tinggi, kita boleh kembangkan. Kembangkan dapatlah ni. Kalau kuasa dia masih sangat tinggi macam ni, kita perlu faktorkan. So, itulah kesimpulan dia. Okay, kita tengok bahagian G. Bahagian G ni kawan kepada petua hasil darab. Ini kita panggil petua hasil bahagi. Kita guna petua hasil bahagi bila soalan kita bahagi. Macam ni, bahagi. Okay, so kita tengok rumus dia. Di bawah ni, petua hasil bahagi diguna apabila ada sesuatu bahagi dengan sesuatu. Okay. Yang atas tu kita panggil U, yang bawah tu kita panggil V. Selepas tu nak cari dy dx, kita perlu ikut ini. So macam mana nak ikut ini? Kita tengok contoh. Okay. So katakan kita masih tak kuat sangat untuk petua hasil darab ni. So kalau tak kuat lagi, kita buat macam ni. Kita panggil atas ni U, kita panggil bawah ni V. Lepas tu kita tuliskan U ialah 2x tambah 1, V ialah 3x tolak 4. So kalau kita masih baru dengan petua hasil darab, kita buat macam ni. Atas tu jadikan U, bawah tu jadikan V. Lepas tu kita bezakan U ni, dapatlah du dx. Bezakan 2x dapat 2. Bezakan 1 jadi kosong. Bezakan persamaan kedua ni, dapatlah dv dx. Bezakan 3x jadi 3. Bezakan tolak 4 jadi kosong. Kita hanya ada 3 saja. Okay. So selepas kita bezakan kedua-dua ni, kita boleh guna rumus yang diberi di bawah tu. So kita ikut dy dx di bawah ni. Okay. Mula-mula kita ada V. Inilah V. 3x tolak 4, kita ada V. Kita masukkan V di bahagian pertama ni. Selepas tu kita gunakan du dx. Du dx masuk di belakang V. Du dx ini 2 masuk di belakang. Masukkan 2 di sini. Tolak. Ikut formula di sini. Tolak U. Inilah U, 2x tambah 1. Okey, masukkan U di sini. 2x tambah 1. Lepas tu dv dx. Dv dx inilah dia. Dv dx 3. Masukkan 3 di sini. Lepas tu bahagi. Bahagi apa? Tengok bawah dia. Semua di bawah ni V kuasa 2. Inilah V. 3x tolak 4. 3x tolak 4 kuasa 2. 3x tolak 4 kuasa 2. So itulah rumus dia. Kita guna dengan cara ni. Selepas kita gunakan petua hasil darab ni, keadaan dia macam tadi. Kalau kamu rasa bahagian atas ni kuasa dia tak tinggi sangat, kita kembangkan. Kalau bahagian atas ni kuasa dia tinggi sangat, kita faktorkan. Faktorkan macam inilah. Okay, macam ni. Kita buat pada bahagian atas saja. Bahagian bawah tak perlu buat apa-apa, tak perlu kembangkan, biarkan macam ni saja. Okay, so kita tengok. Untuk keadaan ini dia ringkas, kita kembangkan. Kuasa dia tinggi sangat, kita faktorkan. So, okay. Sekarang kita kembangkan ni, dapatlah 6x tolak 8. Okay. Yang belakang ni kena berhati-hati sebab sini tolak. Tolak ini untuk kedua-dua sebutan di belakang ni. So
So ini 3 darab 2 jadi 6x. Jadi tolak 6x. Tolak 6x lah. Yang belakang ni 3 kali 1 jadi 3. Jangan lupa ada negatif di belakang untuk kedua-dua ni. So jadi negatif 3. Negatif 3. Bahagian bawah sama. Lepas tu 6x tolak 6x sudah hilang. Negatif 11 bahagi kuasa 2 sudah lupa tadi. 3x tolak 4 kuasa 2. Macam ni lah. Okay, so inilah petua hasil darab. Lebih kurang sama dengan petua hasil, ini petua hasil bahagi ya. Lebih kurang sama dengan petua hasil darab tadi. Lebih kurang sama. Okay, so dan penjelasan dia pun sama juga. Kalau kamu baru dengan petua hasil darab, kamu boleh tunjuk ini, lepas tu tunjuk ini. Kalau kamu sudah pandai guna petua hasil bahagi, ini boleh abaikan dan buat ini secara terus. Okay, so satu contoh, katakan soalan 4. Katakan kita sudah pandai buat petua hasil darab dan kita buat secara terus ke dy dx. So kita biarkan ni u, kita biarkan ni v. Buat dy dx secara terus. So kalau kamu tengok petua hasil bahagi yang diberi di bawah ni, kita masukkan v dulu. V ialah bahagian bawah ni, 2x tambah 1. Kita masukkan ini dulu. Selepas itu kita ada du dx. Du dx ialah bahagian atas ni. Bezakan dia dapatlah 2x. 2x. Kita bezakan dalam otak dan terus masuk ke sini. Okay. Lepas tu u. U ialah bahagian atas ni. X kuasa 2 tolak 1. Salin saja semua. X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu tengok lagi ya, dv dx. Maksudnya bezakan b ni. Bezakan b ni 2x tambah 1. Bezakan dia jadi 2. Jadi 2. Bahagian bawah ni v kuasa 2. V kuasa 2 maksudnya ini kena kuasa 2. 2x tambah 1 kuasa 2. Lepas tu kuasa dia tak tinggi, kita kembangkan bahagian atas dia. Ini darab ni, darab ni. Ini darab ni, darab ni. So kita dapat 4x kuasa 2 tambah 2x tolak 2x kuasa 2 tambah 2. 2x tambah 1 kuasa 2. Lepas tu 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 2. 2x tambah 1 kuasa 2. So dapatlah macam ni. Okay, so kita tengok satu lagi contoh. Saya nak buat satu contoh di sini, di mana kita selepas membuat petua hasil darab ni, kita tak boleh kembangkan sebab kuasa dia sangat tinggi. Kita tak boleh kembangkan dan kita perlu faktorkan macam ni. Saya buat satu contoh. Okay, so katakan kita ada y y sama dengan 2x tolak 3 kuasa 4 3x tambah 1 kuasa 3. Okay. So dalam keadaan sebegini, kita nak cari dy dx. Yang atas ni u, yang bawah ni v.
nak cari dy dx. Dan saya anggap kita sudah okey dengan petua hasil bahagi. Kita guna terus petua hasil bahagi ya. So mula-mula V. V ni 3x tambah 1 kuasa 3. Lepas tu du dx. Du dx maksudnya kita bezakan. Kita bezakan bahagian atas ni. Bezakan yang ini. Nak bezakan bahagian atas ni, kita guna petua rantai yang saya jelaskan di sini ya, yang warna hijau ni. Petua rantai ya, kuasa 2 pindah depan, 4 pindah depan. Okay, macam ni. Lepas tu 2x tolak 3 ni tulisan mula, kuasa dia tolak 1 jadi kuasa 3. Lepas tu bezakan bahagian dalam kurungan ni, dapatlah 2. Lepas tu tolak. Lepas tolak kita ada U pula. U ialah bahagian atas ni. Kita tuliskan semua. 2x tolak 3 kuasa 4, itulah U. Lepas tu dv dx kita bezakan bahagian bawah ni. Kita guna petua rantai untuk bezakan. Dapatlah 3x tambah 1 kuasa 2. Bezakan apa yang berada di dalam kurungan. Kita dapatlah 3. Bahagian bawah tu V kuasa 2. Kalau tengok ni V kuasa 2. So ini sudah ada kuasa 3, kuasa 2 lagi jadi 6. So 3x tambah 1 kuasa 6. Okay, sekarang kita nak kembangkan ni. Tak mungkin sebab kuasa dia terlalu tinggi, dan kita faktorkan. Okay, untuk bahagian atas saja kita faktorkan lah. Okay, so katakan macam ni. Saya darab dulu. Contohnya 4 ni darab dengan 2 di sini jadi 8. 8 3x tambah 1 kuasa 3, 2x tolak 3 kuasa 3. Okay, itu bahagian depan. Bahagian belakang ni saya pun darabkan. Saya darabkan 3 ni dengan 3 ni. Dapat 9. 2x tolak 3 kuasa 4, 3x tambah 1 kuasa 2. Bahagian bawah tu tulis semula, tak perlu buat apa-apa. Okey, sekarang kita nak faktorkan. Macam contoh di atas tu, nak faktorkan sebab tak boleh kembangkan lagi. Kuasa dia terlalu tinggi. Nak faktorkan. Okey, macam tadi juga. Ini bahagian depan saya letak dalam kotak hijau. Ini bahagian belakang letak dalam kotak kuning. Kita bandingkan kedua-dua kotak ni, tengok apa yang sama kita keluarkan. Okay, kita tengok nombor dulu. 8. Ini 9. Tak boleh keluarkan apa-apa sebab tak ada faktor yang sama. Faktor ni 1, 2, 4, 8. Ini 1, 3, 9. Faktor sepunya tak ada. Okay, tak perlu keluarkan. Ini 3x tambah 1 kuasa 3. Ini 3x tambah 1 kuasa 2. Kita keluarkan kuasa 2. Ikut kuasa yang rendah. Okay, so saya tuliskan keluarkan 3x tambah 1 kuasa 2. Okay, selepas kita keluarkan kuasa 3 ni tinggal 1, kuasa 2 ni semua habis dikeluarkan. Okay, so ingat bila kita faktorkan kedua-dua tu akan kedua-dua kotak ini macam bahagi dengan ini. So bahagi dengan ni. So 3x tambah 1 kuasa 2 ni bahagi dengan ni, tinggal kuasa 1.
3x tambah 1 kuasa 2 ni bahagi dengan ni, semua hilang. Okay, so apa lagi? 2x tolak 3 kuasa 3. Ini kuasa 4. Kita keluarkan kuasa yang kecil. 2x tolak 3. 2x tolak 3 kuasa 3. Kita keluarkan kuasa yang kecil. Okay, bayangkan kita bahagi kotak depan ni dengan 2x tolak 3 kuasa 3. So, ini hilang semua sekali. Bahagian belakang ni, bila kita bahagi dengan ni, tinggallah kuasa 1. Kuasa 1 ah. Okay. Lepas tu, dah habis kita faktor. Apa yang baki kita tulis di belakang. Yang baki tu, apa yang baki kita tengok lagi kotak hijau ni. Kita masih ada 8. Ini masih ada kuasa 1. Ini sudah habis. So tinggal 8. Tinggal 3x tambah 1. Okay. Lepas tu tolak pula. Tolak 9 dari sini, kotak kuning ni. Ini masih tinggal kuasa 1. Ini sudah habis. 2x tolak 3 kuasa 1. Lepas tu bahagian bawah. Okay, nampak ni. Okay. Dan kita hanya perlu ringkaskan bahagian belakang ini saja. Ini perlu ringkaskan lah. Cara dia kembangkan dan tolak. Okay. So, pada masa yang sama, ini saya buat dulu lah. Ini saya buat dulu. Dapatlah 24x tambah 8 tolak 18x tambah 27. Itu bahagian yang saya panggil dia baki. Baki tu kita boleh buat macam ni. Dan yang lain tu kita masih boleh buat sesuatu. Kamu akan dapati 3x tambah 1 ni wujud di atas dan bawah. Boleh potong. Boleh potong ini dengan ni ya. So, cara nak potong ialah, okay, ini kuasa 2 potong semua. Ini kuasa 2 masih ada 4. So, boleh potong atas bawah macam biasa. Okay, so selepas tu 2x tolak 3 kuasa 3. Okay, baki tu 6x tambah 35. 3x tambah 1 kuasa 4. Macam tu lah. Sudah habis ini contoh ni. Okay, so memang ada tanya soalan sebegini ya dalam SPM lah. Memang ada. Okay, so kita tengok apa yang ada di belakang dulu. Itulah dia. So kuasa dia tinggi. Kuasa dia tinggi. Selepas kita guna petua hasil darab, kita perlu faktorkan. Ini pun kuasa dia tinggi ya. Selepas contohnya ni, kuasa dia tinggi ya. Selepas kita guna petua hasil bahagi, kita perlu faktorkan. Okay, so saya biar kamu buat ni. Saya buat satu lagi soalan 4. Soalan 4. Soalan 4 ni, bila kita tengok ni, kita faham petua hasil darab sebab dia darab. Ini petua hasil bahagi. Ini pun petua hasil bahagi. Boleh cuba nanti ya. Ini pun petua hasil darab. Lepas tu kena faktorkan macam soalan yang saya jelaskan tadi. Okay, saya tunjuk ni. Kita tengok ini U, ini V. Dan katakan sebelum saya buat petua hasil darab, saya biarkan dia jadi macam ni dulu. Sebab dia ada punca kan, jadi kuasa setengah. Kuasa setengah.
So ini U, ini V. Okay. So dy dx sekarang. dy dx ha. Okay. So dy dx petua hasil darab. Katakan saya tulis rumus dia di tepi ni. Dy dx sama dengan U dv dx tambah V du dx. Ini rumus dia. Sudah masuk otak, sentiasa ingat ni. Okay. So kita tengok macam mana kita nak guna ni petua hasil darab. Okay. U dulu. Okay. U dulu, X kuasa 2 tolak 1 kuasa 3. Lepas tu dv dx. dv dx kita bezakan yang belakang tu kuasa pindah ke depan, setengah pindah ke depan. 5 tolak X kuasa negatif setengah. Lepas tu bezakan negatif X tu jadi negatif 1. Macam ni. Tambah. So tambah itu dari mana? Dari rumus. Dari rumus. Sekarang V. V ni. Inilah V. Semua di belakang ni V. Okay, katakan saya tulis di bawah. V ni 5 tolak X kuasa setengah. Dan sekarang du dx. Du dx ini maksudnya bezakan yang depan ni. Bezakan ni guna petua rantai So kuasa 3 pindah depan. 3 X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Tengok kuasa dia sudah kurang 1. Dan satu lagi kita nak bezakan apa yang berada di dalam kurungan. X kuasa 2 jadi 2X. Jadi 2X tolak 1 jadi kosong. Nampak ni? Okay. Dan kita ringkaskan dulu. Negatif setengah X kuasa 2 tolak 1 kuasa 3. 5 tolak X kuasa negatif setengah. 6X. Lepas tu X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. 5 tolak X kuasa setengah. Okey, sekarang kita nak belajar cara untuk faktorkan keadaan macam ni. Okey, sekali lagi kita ada dua kotak. Ini kotak berwarna kuning, katakan. Ini kotak berwarna hijau. Apa yang sama di sini kita faktorkan. Contohnya, kita tengok nombor dulu. Negatif setengah 6. Tak boleh buat apa-apa lah. Okay, so tak perlu faktorkan nombor. Faktorkan ni. X kuasa 2 tolak 1. Ini kuasa 3. Ini kuasa 2. Kita faktorkan kuasa yang lebih rendah. X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Kita faktorkan ni. Okay. Selepas kita faktorkan, apa yang tinggal? Ini tinggal kuasa 1. Ini habis. 1 Okay. Dan apa lagi yang kita boleh faktorkan? Inilah. 5 tolak X kuasa negatif setengah. Ini 5 tolak X kuasa setengah. Yang mana lebih kecil kita faktorkan. Kita ikut ni. Negatif ni lebih kecil. Okay, kita faktorkan. 5 tolak X kuasa negatif setengah. Kita faktorkan ni. Apa yang tinggal kita tulis di belakang. Itu saya panggil dia baki, tulis di belakang. Tapi cuba fikir dulu Bila saya faktorkan 5 tolak X kuasa negatif setengah, so kotak hijau ni semua ni hilang. Semua tu hilang sebab negatif setengah kan. So, semua sudah difaktorkan. Untuk belakang ni, apa yang tinggal? Selepas faktorkan 5 tolak X kuasa negatif setengah, apa yang tinggal? Bayangkan apa yang saya cakap tadi Kita perlu bahagi dengan ni. Kita perlu bahagi dengan ini. Okay, so dia macam ni lah. Contoh 5 tolak X
kuasa setengah. Kalau kamu faktorkan 5 tolak X kuasa negatif setengah, sekarang kita kena bahagi dengan 5 tolak X kuasa negatif setengah. Dan bila kita bahagi dengan ni, apa yang tinggal? 5 tolak X. Kita perlu ingat lah, bila kita bagi macam ni, kita tolakkan kuasa dia. Tolakkan kuasa dia. Tinggal apa? Tinggallah kuasa 1. Kuasa 1. So, maksudnya selepas kita faktorkan ni, ini tinggal kuasa 1. Okay. So, caranya bahagi dan bayangkan apa yang tinggal. Okay, bahagi ya, dan bayangkan. Okay. Sekarang kita tuliskan apa yang tinggal di belakang ni sebagai baki kita. Okay, kita ada negatif setengah. Negatif setengah. Kita ada X kuasa 2 tolak 1. Kuasa 1. X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu ikut sini, ini sudah habis. Ada tambah. Lepas tu ada 6X. Lepas tu semua ni sudah habis, dikeluarkan. Ini masih ada kuasa 1. 5 tolak X kuasa 1. So, tinggal ni. Lepas tu saya sambung. Lepas tu bahagian belakang ni kembangkan. Okay, lepas tu depan tu tak perlu buat apa-apa lah, tulis saja, salin saja. Negatif setengah mungkin boleh pindah ke bawah macam ni ya. Negatif setengah ni pindah ke bawah dan jadi kuasa positif setengah. Yang baki tu kita kirakan negatif setengah tolak 6, jadi negatif 13/2 X kuasa 2 tambah 30X tambah setengah. Tambah setengah. Okay. Satu lagi, biasanya kita tak sedap lah nampak pecahan di situ. So, kita boleh faktorkan. Kita boleh faktorkan apa? Faktorkan setengah. Bila kita faktorkan setengah, jadilah macam ni. Setengah sudah keluar. X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okay. So, bila saya faktorkan setengah dari belakang ni, ini kena bagi setengah. Jadi negatif 13X kuasa 2. Ini pun bagi setengah. Bagi setengah, tekan kalkulator dapat 60. Bagi setengah macam darab 2 lah sebenarnya. Ini bagi setengah jadilah 1. Tapalah ni. Dan akhir sekali, setengah tu biasanya kita pindahkan 2 tu ke bawah. Macam ni lah, 2 di bawah. Okay, kita biarkan ni sebagai jawapan akhir.